الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana semalam telah kita melalui bab yang baru tentang rukun-rukun Islam. Telah kita melalui berkenaan dengan syahadat, dan juga rukun yang kedua iaitu mendirikan solat. Dan kita sedia maklum bahawasanya sembahyang itu merupakan seafdal ibadat zahir ataupun ibadat yang badaniyah, dan sembahyang sunat adalah seafdal ibadat sunat badaniyah. Dan kita juga sedia maklum bahawasanya perbezaan ataupun antara amalan batiniyah ataupun amalan batin seperti ikhlas, tafakkur dan sebagainya dengan amalan-amalan yang zahir atau amalan-amalan badaniyah, maka amalan-amalan batin itu lebih afdal, lebih mulia daripada amalan-amalan yang zahir ataupun lebih besar ganjarannya. Walaupun demikian, bukan bermakna apabila kita melakukan amalan yang batin kita meninggalkan amalan yang zahir, kerana amalan yang zahir itu adalah yang paling utama, bermakna dia adalah basic. Jadi kalau kita meninggalkan solat, kita hanya melakukan tafakkur, sabar, ikhlas, tapi kita tak semayang, maka amalan batin kita tu tak berguna, tak datangkan apa-apa manfaat, kecuali jika mana kita melakukan amalan yang zahir. Jadi itulah yang telah kita melalui semalam berkenaan dengan mendirikan solat. Jadi kita menyambung rukun yang ketiga seperti mana dikatakan oleh pengarang di sini, wa ita'u zakat, dan mengeluarkan zakat. Jadi ini adalah rukun yang ketiga. Az-zakatu ataupun perkataan az-zakat ini kalau diikut dari sudut bahasa maknanya an-nama wa tathhir, iaitu penumbuhan dan juga pembersihan. Ini dinamakan az-zakat lughatan an-nama wa tathhir. Zakat dari sudut bahasa adalah penumbuhan dan juga pembersihan. Jadi orang yang mengeluarkan zakat, Allah Subhanahu wa taala akan memberkati rezekinya. Rezekinya tidak akan pernah terputus kerana dia orang yang mengeluarkan zakat, diberkati rezeki yang telah diberikan. Adapun dari sudut yang kedua adalah pembersihan, kerana dengan zakat itu Allah Subhanahu wa taala membersihkan harta-harta kita, membersihkan hati-hati kita. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla. Beruntunglah, berjayalah orang yang membersihkan dirinya. Ada ulama yang menafsirkan ayat ini dikenakan kepada sembahyang hari raya Idul Fitri, kerana qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang telah menunaikan zakat, daripada zakat fitrah bulan Ramadan. Wa zakara isma rabbih fa shalla, dan mengingati Tuhannya, menyebut nama Tuhannya, iaitu bertakbir fa shalla, sembahyang hari raya Idul Fitri. Ada yang mengartikan sedemikian. Ala kula tak mengapalah, itu perbezaan di antara para ulama tafsir sahaja. Jadi yang poin kat sini adalah bahawa zakat itu adalah bermakna pembersihan. Lepas tu kalau kita ada kitab-kitab ada tulis bab at-tazkiyah, bab berkenaan dengan pembersihan jiwa.
Subhanallah. Adapun zakat ini dari sudut istilah pula adalah mengeluarkan harta yang tertentu dengan cara yang tertentu kepada golongan yang tertentu. Mengeluarkan harta yang tertentu dengan cara yang tertentu, bagaimana jumlah dia berapa banyak nak dikeluarkan kepada golongan yang tertentu. Bab zakat ini kalau kita melihatkan, kalau kita kira-kira lah, bab zakat ini kurang diberitahu ataupun diajarkan, dikongsikan pada kalangan masyarakat umum. Selalunya orang akan menitik beratkan contoh bab solat jelas, bab puasa jelas, orang yang nak pergi haji belajar bab haji, belajar bab umrah dan sebagainya. Tapi bab zakat itu jarang diketengahkan kepada masyarakat. Walhal zakat itu adalah satu kewajipan. Yang kita tahu zakat harta, zakat fitrah, zakat harta, zakat fitrah. Sampai ada orang fikir zakat harta itu hanya wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan sahaja. Bila Ramadan datang, orang ramai nak keluarkan zakat harta. Walhal zakat harta itu tak semestinya nak kena keluar bulan Ramadan. Bila sampai haulnya, bila sampai nisabnya, dah genap setahun, kena nisabnya, maka kena keluarkan zakat fitrah, zakat harta. Kalau bulan Ramadan lah. Kalau bulan Muharram lah. Dia tak semestinya kena ikut bulan Ramadan sahaja. Walhal dan juga ada zakat-zakat yang lain. Zakat perniagaan ada, zakat binatang ternakan ada, zakat buah-buahan ada, zakat jumpa harta karun pun ada zakat dia. Banyak bahagian-bahagian zakat, tapi kita kurang ketengahkan. Subhanallah. Jadi itu adalah satu kewajipan untuk kita, terutama kalau kita mempunyai harta-harta yang perlu untuk dizakatkan. Kita ada binatang ternakan, maka kita kena wajib belajar berkenaan zakat ternakan. Kita ada harta yang banyak, wajib belajar berkenaan dengan zakat harta. Kita nak keluar Ramadan, nak baru masuk bulan Ramadan, nak keluarkan zakat fitrah, wajib belajar tentang zakat fitrah. Siapa yang diwajibkan, siapa yang tak wajib. Subhanallah. Jadi inilah berkenaan dengan mengeluarkan zakat. Dan zakat ini diwajibkan bersamaan dengan puasa. Tahun kedua hijrah. Nabi ketika berada di Mekah, zakat belum diwajibkan lagi. Bila dah hijrah, tahun kedua hijrah, baru diwajibkan zakat berserta dengan puasa Ramadan. Jadi itulah penerangan ringkas berkenaan dengan mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah wasawm Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jelas, rukun Islam yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan. As-sawmu lughatan al-imsak. Puasa dari sudut bahasa adalah menahan diri. Menahan diri itu dari sudut bahasa bermakna as-sawm. Tahan diri daripada berkata-kata, tahan diri daripada makan makanan yang tertentu, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Ini semua dinamakan al-imsak ataupun as-sawm. Berpuasa daripada perkara-perkara yang tertentu. Kalau kita kata ayat saya berpuasa daripada melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan, bermakna saya menahan diri daripada perkara yang Allah haramkan. Adapun dari sudut istilah pula ataupun dari sudut syarak adalah menahan diri pada waktu yang tertentu daripada sesuatu yang tertentu dengan niat yang tertentu. Itu yang dinamakan puasa. Jadi kalau dia kata menahan diri pada waktu yang tertentu, bermakna daripada terbit fajar sampai bang maghrib, sampai terbenam matahari. Dia bukan kiraan itu daripada azan subuh. Ini pun perlu untuk ditekankan. Mulanya puasa tu bukan kerana azan subuh, mulanya azan tu bila terbit fajar. Jadi ada orang sampai dia kata, maknanya ada orang pula kata kalau belum selagi azan belum habis lagi tu masih boleh makan, masih boleh sahur lagi. So imam apabila masih hayya solat, dia masih puluh-puluh makan. Tak boleh. Dia momen dia Allahu Akbar, dia dah start, dia dah tak boleh makan apa lagi. Sebab tu kita ada imsak, bermakna kita dah stop dulu sebelum waktu subuh, play safe. Kan? Jadi ada pula orang mengatakan bahawasanya kalau selagi mana masih lagi azan, selagi itu masih boleh makan. Tapi kalau dia azan 1 jam lah kau boleh makan lagi. La ilaha illallah. Tu memang terbalik. Masalah tu masalah. Jadi dia bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Walaupun belum azan.
Kita tengok ni dah time meeting kat luar ni dah macam dah maghrib, dah terbenam matahari, maka dah boleh makan, dah boleh berbuka. Baik. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Ramadan itu diletakkan sebagai Ramadan kerana orang-orang Arab pada zaman dahulu ketika nak meletakkan bulan, nama-nama bulan bertepatan pada ketika itu musim panas, yang dipanggil ketika itu Ramda. Ar-Ramda bermakna sedang musim panas yang terik. Maka mereka mengambil pada nama itu, namakan nama bulan dengan bulan Ramadan. Ada pula mengatakan ada sebab-sebab yang lain, wallahu alam, tapi itulah yang tertulis dalam kitab. Baik, iaitu rukun Islam yang keempat. Sama dengan kata sini, yang terakhir rukun yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan haji di Baitullahil Haram bagi mereka yang mampu untuk menuju kepadanya. Yang rukun yang kelima adalah menunaikan haji bagi mereka yang mampu untuk menuju kepadanya. Jadi al-hajju ataupun haji ini kalau sama juga dari sudut bahasa bermakna menginginkan sesuatu atau bermaksud sesuatu, itu namanya haji dari sudut bahasa. Adapun haji dari sudut syarak pula adalah menujukan atau memasukkan Baitullahil Haram dengan niat nusuk atau niat manasik, itu namanya haji. Baik. Kemudian pengarang mengatakan man istata'a ilaihi sabila, bermakna apa? Pengarang memberitahu bahawa haji itu diwajibkan bukan secara total. Yang ini bukan secara mutlak. Untuk siapa kata sini? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk menuju kepadanya. Bila kata mampu ni, dia sebenarnya ada banyak syarat-syarat yang termasuk dalam kategori mampu. Pertama, dia mempunyai bekalan atau mempunyai nafkah untuk dirinya selama perjalanannya pergi haji dan pulang daripada haji. Dan kedua, dia ada meninggalkan nafkah untuk ahli keluarganya selama perjalanan dia pergi haji dan pulang daripada haji. So kalau dia pergi haji ni, first kali nak tahu diri dia macam mana, mampu tak untuk dia ada, dia punya own money ada tak cukup. Okay, ada. Keluarga pula macam mana? Ustaz, kalau pergi ni, isteri saya dengan anak saya makan ikan bilis je, maka tak boleh, tak wajib lagi. Walaupun kita ada duit sekalipun nak pergi haji, tapi keluarga tak ada duit, mereka tak tahu makan apa jadi tak tahu, wallahu alam, maka tu tak diwajibkan. Belum lagi masuk kategori mampu. Baik. Dan kemudian yang ketiga, mempunyai kenderaan yang layak untuk dia pergi ke menunaikan haji. Yang layak bermakna yang kena lah. Kalau ini syarat pun, kalau orang itu tinggal 2 marhalah ataupun lebih kurang dalam 90 km luar daripada kota Mekah. Kalau dalam kawasan tu, maka ini tak masuk syarat. Tak masuk syarat mampu. Kemudian di antara syarat mampunya lagi adalah harga yang ditetapkan itu adalah harga yang normal, tidak melebihi, tidak melampaui batas, melalui kadar normal. Kemudian tidak ada halangan untuk sampai ke sana. Bermakna perjalanannya itu perjalanan yang aman, yakin. Kalau tahu ni antara Singapura nak pergi ke Jeddah ke nak pergi ke Mekah ni ada lanun, kalau kena transit confirm ada lanun, maka tak wajib, asal dah tak masuk syarat lagi. Subhanallah. Ada perang dan sebagainya, itu sama juga. Bermakna ia sudah terhalang ataupun tidak aman. Jadi kalau ada syarat-syarat yang lain juga, bukan syarat ini saja, dalam kitab-kitab lain ada sebut sampai 10, ada sebut sampai 11 yang dikategorikan sebagai mampu, kemampuan maknanya. Jadi kalau komplit semua syarat-syarat, barulah dia wajib untuk menunaikan haji. Dan dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana diwajibkan orang itu melakukan haji, wajib juga untuk orang itu melakukan umrah bila sudah ada kemampuan. Sama juga. Patut umrah, biasanya umrah tu ibadah haji yang kecil, dalam segi bahasa maknanya az-ziyarah. Al-umrah lughatan az-ziyarah, menziarahi. Baik. Jadi inilah secara ringkasnya pembahasan berkenaan dengan rukun-rukun Islam yang 5, di mana setiap daripada bab-bab tersebut akan kita lalui. Dan pengarang memulakan, kalau kita baca ni, pengarang memulakan first kali berkenaan dengan rukun-rukun Islam dan menunjukkan kepentingan untuk kita menjaga rukun Islam. Cuma kita jangan salah faham, bukan maknanya rukun-rukun Islam atau kewajipan Islam tu 5 perkara ni je, tak ada benda lain, tak. Ini yang 5 ni, dia macam tiang atau kita kata pasak agama.
asas agama ni 5 ni mesti ada lah. Kewajipan agama. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada hari Selasa nanti, insya-Allah besok tak dapat diadakan. Jadi kita akan sambung nanti pada hari Selasa insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'asri dan tasbih kafarat majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا